Hai semua, selamat datang sekali lagi ke channel Celoteh Dr. Mala. Alright, hari ini melalui video ni saya nak bercerita tentang sakit jantung, serangan jantung, apa persamaan, apa perbezaan dan lain-lain lagi. Kenapa saya berniat untuk buat video ni? Sebenarnya sebab baru-baru ni kita digegarkan dengan berita dua ataupun tiga frontliner di Malaysia yang merupakan penerima vaksin COVID-19 yang meninggal dunia selepas menerima vaksin dan kemudian disahkan meninggal akibat serangan jantung. Jadi ramai yang bertanya sebenarnya mereka ini sebelum meninggal dunia tidak mempunyai sakit jantung. Tetapi apabila meninggal, KKM mengesahkan sebab kematian adalah serangan jantung. Jadi timbul persoalan bagaimana seseorang yang tak pernah ada sejarah sakit jantung tiba-tiba disahkan serangan jantung. Jadi persoalan yang timbul tu sebenarnya adalah perbezaan di antara sakit jantung dan serangan jantung. Jadi melalui video ni hari ni, kamu semua akan jadi sangat clear mengenai apa perbezaan antara sakit jantung dan serangan jantung. Sebelum kita masuk ke dalam video, jangan lupa untuk like, follow dan subscribe channel Celoteh Dr. Mala. Alright, jom masuk ke dalam video. Okey, hari ni niat kita, tujuan kita untuk bersama dalam video ini adalah untuk sama-sama kita kenal pasti apa persamaan dan perbezaan antara sakit jantung dan serangan jantung. Anak-anak saya tengah bising main dekat bawah tu. Jadi jangan endahkan bunyi mereka. Kita concentrate dalam sesi ilmu kita. Alright? Okey, yang pertama kita nak kenal apa itu sakit jantung. Okey, sakit jantung ni ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah apa yang kita panggil arrhythmia. Maksudnya cara jantung berdegup orang tersebut tak sama dengan orang lain ya, iaitu dia berdegup sepatutnya PQRST yang macam gitu kan. Dia lain sikit, dia ada atrial fibrillation, dia ada premature ventricular complexes, dia ada bigemini dan sebagainya. Maksudnya bila buat ECG dia lain daripada orang lain. Jadi mereka dilabelkan sebagai arrhythmia. Ada setengah orang yang ada masalah dengan otot jantung, apa yang kita panggil hypertrophic cardiomyopathy ataupun apa-apa masalah yang berkaitan dengan otot kita panggil heart muscle diseases. Okey, ada setengah orang yang sakit jantung dari lahir kita panggil jantung berlubang, congenital heart defects lah, itu lagi satu jenis sakit jantung. Ada juga sakit jantung yang berkaitan dengan sakit yang kita panggil angina. So mereka ini mungkin ada stable angina, unstable angina, non-STEMI, STEMI dan sebagainya yang berkaitan dengan sakit yang kita panggil atherosclerotic ya. Macam ni. Ni jantung Jantung function dia adalah pam darah dan hantar darah ke seluruh badan. Tapi untuk jantung ni mengepam darah ke seluruh badan, dia perlu terima darah. Ya, bayangkan jantung ni macam tangki air dekat dalam rumah. Memanglah satu rumah ni dia dapat air daripada tangki tu. Okey? Tapi ada satu paip yang dia bagi air kepada tangki. Itulah salur darah yang ada dekat atas otot jantung ni. Paip ni adalah paip yang paling penting dalam rumah. Kalau ada orang tertutup paip tu, ya slowly perlahan nanti satu rumah tak ada air sebab tangki tak dapat air. Okey, tangki adalah jantung, ini adalah paip yang bagi air kepada jantung. Jantung ada 3 salur darah yang besar di otot jantung dia. Jadi, apabila otot jantung ni yang menjadi sempit, ya ada sumbatan dengan kolesterol, dengan nikotin apa-apalah salur darah ni menjadi sempit daripada biasa, darah yang dapat kepada otot jantung ni tak cukup. Jadi sepatutnya dia pump macam gitu. Bila dia tak dapat darah, dia pump lah slow sikit. Bila dia pump slow, itu yang jadi sakit tu. Cuba bayangkan tangki air, ada orang pergi tutup paip yang bawa air kepada tangki air itu. Ya, jadi slowly tangki tu tak dapat nak bagi banyak air kepada satu rumah lah. Jadi slowly air dalam rumah menjadi berkurangan. Bila buka paip dekat sinki dapur, jadi sikit-sikit, lama-lama berhenti. Itu analogi dia. Sampai sudah kita kena, saya minta kalian ingat tentang tangki air. Sebab saya akan gunakan contoh tangki air ni sampai habis. Okay, so dia ada 3 salur yang paling penting. Yang ketiga ni besar sikit, yang 2 ni lebih kurang agak sama. Okay, apabila berlaku sumbatan, maka dia akan jadi sakit lah. Sakit, oksigen kurang, darah kurang, salur darah yang dipam ke seluruh badan pun kurang, darah yang sampai ke jantung sendiri pun kurang juga. Ini yang menyebabkan apa yang kita panggil ischemic heart disease ataupun yang kita sebut angina. Okey.
dia ada 4 kategori: stable angina, unstable angina, non-STEMI dengan STEMI. STEMI ni adalah yang bila buat ECG tu dah nampak dah, tu sakit jantung yang paling kritikal, ya, yang boleh membawa kematian serta-merta. Non-STEMI ni dia kurang kritikal sikit tapi boleh tahan kritikal jugalah orang kata. Non-STEMI ni bila buat ECG dia tak naik bukit, tapi bila buat ujian darah kita tengok otot jantung memang cedera. Kita panggil high sensitivity troponin T memang tinggi. Jadi kita sahkan dia serangan jantung. Yang jenis kedua ni, non-STEMI ni, dia bila-bila masa dia boleh berubah menjadi STEMI. Jadi non-STEMI pun bahaya juga. Lagi satu apa yang kita panggil unstable angina. Unstable angina ni kalau dia buat kerja pun dia sakit, kalau dia duduk pun dia sakit. Memang sakit dada tu memang tipikal. Dia ada semua faktor risiko. Tapi bila kita buat ECG dia normal, ujian darah dia pun normal juga. Pesakit macam ni biasanya kita akan schedulekan dia untuk buat stress test. Dan kalau stress test dia positif, mungkin kita kena buat angiogram. Yang keempat, yang paling tak kritikal, apa yang kita panggil stable angina. Pesakit stable angina ni kalau dia buat kerja berat baru dia sakit. Dia mencangkul, dia naik tangga yang yang banyak, baru dia sakit. Kalau dia duduk, dia rehat, okey, balik jantung dia cukup, balik darah. Itu kita panggil stable angina. Ini adalah sakit jantung yang paling glamour, ini atherosclerotic. Jadi ingat sakit jantung ni ada beberapa jenis. Yang jenis dari lahir, yang berkait bersangkut paut dengan cara dia berdegup, yang dipanggil arrhythmia tadi, yang masalah otot dan masalah sumbatan pada salur darah yang kita panggil ischemic heart disease. Okey. So kita dah faham tentang sakit jantung. Jadi orang yang ada sakit jantung ni biasanya kita dah pernah kita tu maksudnya petugas kesihatan ni, doktor dah pernah diagnose dia dah pernah datang dengan sakit, kita dah buat test, kita dah buat scan, kita dah buat sebagainya, kita dah startkan dia on ubat. Jadi kita memang labelkan dia sebagai pesakit jantung ni. Kadang-kadang mereka ni sebenarnya yang datang dengan kritikal, datang tak sedar diri, tetapi kita dah CPR dia, kita dah bagi dia ubatan, kita bagi dia rawatan, kita dan memang umur dia panjang dan jantung dia berdegup balik, dia hidup, jadi mereka akan disebut sebagai IHD. Setengah orang datang dengan sakit dan sebagainya, buat angiogram, doktor letak stent, ada satu sumbatan, ada dua sumbatan, kita panggil dia IHD with two vessel disease. Ada dua salur yang tersumbat, ataupun triple vessel disease, 3 salur yang tersumbat, ataupun single vessel disease, ataupun IHD post CABG, dia ada sakit jantung yang telah buat operation jantung yang kita panggil coronary artery bypass surgery. So ini adalah sakit jantung. Orang yang pernah pergi dengan simptom, pernah jumpa doktor, pernah buat ujian dan dia disahkan memang ada masalah jantung. Okey, ini adalah sakit jantung. Saya harap kamu faham. Saya harap kamu faham juga. Saya nak ulang balik. Kadang-kadang mereka ini adalah kategori orang yang datang dengan sangat kritikal, tak sedar, pengsan, collapse, dan sebagainya, ataupun sakit yang teruk sampai berpeluh-peluh, hampir pengsan. Tetapi apabila sampai ke hospital, umur dia panjang, dia masih sempat diselamatkan. Maka bila dia keluar daripada keadaan yang kritikal tu, bila kita discharge dia akan dilabel sebagai pesakit jantung. Ini kategori yang pertama, kamu ingat. Tarik nafas, minum air. Saya akan terangkan apa itu serangan jantung. Okey? Okey, sekarang saya nak terangkan apa itu serangan jantung. Okey, tadi saya dah cakap kan ada kategori orang yang dia datang ke hospital, dia selamatkan, kita label dia sebagai pesakit jantung. Sekarang serangan jantung ni adalah serangan yang sampai itulah. Okey, apa yang kita panggil myocardial infarction. Okey, serangan jantung ni sebenarnya kalau ikutkan classification worldwide, dia ada 5 jenis. Saya nak sentuh 2 jenis yang pertama saja dalam video ni, sebab yang lain-lain tu lebih kepada apa yang doktor perlu tahu bila kita tulis report lah. Tapi saya akan sentuh sikit kalau ada masa nanti di hujung video, nanti saya cuba sentuh. Serangan jantung yang pertama, tadi ingat tak saya tunjuk atas jantung ada salur darah. Salur darah ni akan membolehkan otot jantung berfungsi. Maksudnya kalau salur ini dapat darah dan dia boleh bagi ada jantung, otot jantung dapat darah, baru jantung boleh buat fungsi dia mengepam darah ke seluruh badan. Okey? Jadi salur ni sangat penting. Okey. Salur ni ini salur darah. Okey? Walaupun background putih, saya harap kamu nampak lah ya. Kejap saya ambil kertas So, ini salur darah. Kamu boleh nampak darah mengalir dengan mudah. Okey, nampak tak air keluar? Okey.
Okey, nampak tak? Okey, ini salur darah yang biasa. Dia mengepam darah tanpa masalah. Bayangkan dalam salur darah ni, saya nak letak sumbatan. Dia ada sumbat. Okey, saya dah sediakan sumbatan tadi di kertas. Saya koyak, saya masukkan dalam ni. Okey. Ini adalah salur darah. Okey, apa saya buat? Saya ambil air balik. Okey, pecahgari ni ada sumbatan sekarang. Nampak tak? Okey. So, bila dia mengalirkan darah, okey, mula-mula tu memanglah boleh tak sedar, hidup lagi, makan biryani, makan ladu, makan semua-semua yang berminyak-minyak, you know. Bedal je semua, pizza, keju, sausage, semua makan tak sedar pun. Tak sedar pun salur ni tersumbat ni. Upap kat ujung tu, tak boleh dah. Nampak tak? Sikit lah dia keluar. Sakit, time ni sakit. Sakit, nampak tak? Tak boleh. Darah dah tak boleh dah nak pergi. Sebelum tu dia sumbatan je, dia ada. Tapi darah masih boleh pergi. Tetapi bila sumbatan tu dah pecah, kita panggil plate rupture. Ataupun dissection, ya, dia menyebabkan pengaliran darah tu terganggu. Ada sumbatan di dalam salur darah. Bayangkan paip air yang menyalurkan air ke tangki dekat rumah korang tu, paip tu tersumbat. Ada orang pi letak pula seluar jin lama dia tersumbat dalam paip tu, ataupun apa-apalah kotoran ke tak bersihkan dan dia tersumbat, ataupun karat. Paip tu dah berkarat dah. Jadi bila berkarat lama-lama kita tak sedar yang paip tu dah berkarat, tiba-tiba tak keluar air. Panggil plumber datang, dia buka, dia kata, "Oi, aneh ni dah sumbat teruk dah ni, kena tukar paip ni." Jadi kalau paip senanglah kita nak tukar, jantung ni macam mana ni? Itu yang mereka buat, coronary artery bypass surgery ataupun operation jantung, nak tukar salur tu, nak tukar paip tu. Jadi apabila ada sumbatan dan sumbatan tu pecah, kita panggil dia lari, kita panggil plate rupture ataupun dissection, dia menyebabkan aliran darah di dalam jantung terganggu secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba itu yang jadi sakit tu. Orang yang umur panjang dia jadi sakit, dibawa ke hospital, dia sempat diselamatkan. Orang yang umur dia memang pendek, tak sempat nak sampai ke hospital, dah tak sedar, kita CPR macam mana pun dia tak boleh nak bangun. Jadi apa itu serangan myocardial infarction type 1, iaitu MI type 1. MI type 1 adalah, saya bacakan daripada British Medical Journal, MI type 1 adalah serangan jantung yang disebabkan oleh kurangnya darah, iskemia, due to a primary coronary event such as plate rupture ataupun erosion, yang menyebabkan salur darah tu berkurangan. Itu serangan jantung type pertama. Serangan jantung type kedua adalah apa yang kita panggil supply and demand curve. Apa itu supply and demand curve? Okey, serangan jantung type 2 kita panggil MI type 2 adalah disebabkan oleh masalah dalam supply and demand curve. Jadi orang yang jual barangan, kamu yang bekerja di bank dan sebagainya, kamu faham apa itu supply and demand curve. Supply and demand ni adalah sesuatu yang berlaku dalam semua event dalam dunia ini, dalam hidup kita. Bila ada orang nak, baru kita boleh jual. Bila ada orang nak, baru kita boleh kahwin. Kalau ada orang nak, baru kita boleh makan dan sebagainya. Alright. So jantung ni dia berfungsi sebab badan memerlukan darah dan dia mengepam dan memberi darah kepada seluruh badan. Jadi apa berlaku? Keperluan yang diperlukan oleh seluruh badan, iaitu demand, disupplykan oleh jantung, supply and demand. Apabila jadi kita dah faham jantung ni berkaitan dengan supply and demand curve. Jadi apabila ada isu dalam supply and demand ni, contohnya jantung berfungsi macam biasa tetapi demand jadi banyak, tekanan darah sangat tinggi ataupun aktiviti fizikal sangat tinggi dan sebagainya. Jadi walaupun dia bagi cukup, tetapi dia tak boleh dia tak boleh nak cukupkan demand tersebut, maka di situ berlaku apa yang kita panggil serangan jantung. Otot jantung akan bekerja lebih kuat daripada yang diperlukan sehingga dia tercedera. Okey, supply and demand itu bila demand tinggi ataupun demand masih sama tapi supply jadi berkurangan. Apa itu supply berkurangan? Contohnya tak cukup darah.
seseorang itu darah dia anemia, darah dia 7 saja, kita panggil darah dia tinggal 7 je, 5 je, sangat rendah. Jadi demand sangat tinggi, supply sangat rendah, demand masih sama, masih menyebabkan tak sama, tak seimbang supply and demand curve ni. Jadi ia menyebabkan pun otot jantung tercedera juga, tak cukup darah ataupun tak cukup oksigen, kita panggil hypoxia. Contohnya masalah pada paru-paru ataupun masalah pada pernafasan yang menyebabkan oksigen rendah, ataupun berada di kawasan yang mempunyai oksigen rendah seperti altitude tinggi dan sebagainya, oksigen tak cukup. Walaupun demand sama, supply sikit, menyebabkan adanya serangan kepada jantung. Satu lagi perkara biasa yang menyebabkan kita panggil type 2 MI adalah apabila seseorang itu mengalami sepsis, jangkitan kuman yang terlampau tinggi di dalam badan. Jadi badan mengalami macam-macam proses. Dia membina antibody, dia membina cytokine, ada prostaglandin, histamin release, banyak benda yang berlaku. Metabolic rate naik, banyak benda berlaku dalam badan. Sebenarnya jantung perlu bekerja dengan lebih tinggi, tetapi ia tidak boleh. Itu yang kita panggil type 2 MI. So patient yang biasanya berada di ICU sangat kritikal, sangat tak stable. Bila kita buat ujian darah high sensitivity troponin T dia, memang dia akan menjadi tinggi, yang memberi indikasi bahawa pesakit tersebut sedang mengalami type 2 MI. Type 2 MI ni dia tidak perlukan rawatan seperti angiogram, angioplasty, coronary bypass, semua tak perlu. Bila kita rawat dia punya kita panggil primary issue, kita underlying condition, bila kita rawat apa yang menyebabkan ketidakseimbangan supply and demand curve tu, kita boleh rawat type 2 MI ni. Type 1 tadi yang disebabkan oleh sumbatan ataupun plate rupture tu tadi, kita kena settlekan sumbatan tu, baru kita boleh rawat serangan jantung tersebut. Alright. Ada beberapa type serangan jantung yang lain yang kita panggil type 3 MI. Serangan jantung jenis ketiga adalah apabila seseorang itu mempunyai semua simptom serangan jantung, tetapi sebelum sempat kita nak investigate, dia meninggal dunia, sudden death, yang indikasinya memang banyak berkait dengan serangan jantung. Biasanya ia dikonfirmkan sama ada dengan dia punya sejarah ataupun cara sakit tu wujud, ataupun dengan menggunakan dengan evidence, bukti-bukti yang dijumpai ketika postmortem. Bila dia buat postmortem, dia boleh nampak ada sumbatan, ada plate rupture dekat dalam salur darah jantung dia. Jadi dia akan confirmkan ini adalah kematian yang disebabkan oleh serangan jantung type 3 MI, ni yang saya sebut tadi. Classification worldwide juga ada menyebut type 4 dan type 5 MI, iaitu yang keempat adalah kematian serangan jantung yang berkaitan dengan prosedur prosedur angiogram, yang disebut oleh classification worldwide adalah serangan jantung yang berkait dengan prosedur angiogram. Kadang-kadang lepas angiogram, pesakit tak makan ubat dan dia punya stent tu dia tersumbat balik, kita panggil stent thrombosis, itu adalah type 4 MI. Dan serangan jantung tahap kelima, type kelima, jenis kelima pula adalah 5 adalah yang berkait dengan operation coronary artery bypass surgery, ataupun kita panggil CABG dalam bahasa perubatan. So ada 5 jenis serangan jantung at least yang kita kenal. Yang pertama disebabkan oleh sumbatan, yang kedua disebabkan oleh masalah supply and demand issue. Ini boleh ingat contoh paip tangki air yang saya sebut tadi. Yang ketiga adalah yang datang tiba-tiba terus kematian, dan kita jumpa bukti sama ada dengan postmortem dan lain-lain yang boleh mengesahkan kematian serangan jantung. Yang keempat yang berkaitan dengan prosedur angiogram, angioplasty yang menyebabkan serangan jantung juga seperti stent thrombosis. Dan yang kelima adalah yang serangan jantung yang berkait dengan operation bypass surgery. So ada 5 jenis serangan jantung. Serangan jantung ni biasanya apabila kita buat ujian darah, iaitu high sensitivity troponin T ataupun proBNP, kita buat ECG, kita buat echocardiogram. Bila kita buat ujian-ujian sebegini, akan ada at least 1 atau 2 ujian yang menunjukkan positif, yang menunjukkan sakit ini memang ada serangan jantung. Sakit jantung pula adalah sesuatu yang mereka memang dah bawa sebelum ini. Contohnya dia ada degupan jantung dia tak sama, injap dia ada problem, otot jantung dia tak sama, bengkak, ataupun dia memang dah ada sumbatan itu dirawat dan dimakan ubat sekarang. Jadi kita label dia sebagai pesakit jantung. So ini heart disease, ini myocardial infarction. Last saya dah bagi jawapan dah. So beza antara sakit jantung dan serangan jantung adalah sakit jantung ni adalah heart disease.
serangan jantung adalah myocardial infarction. Itu beza dia. Alright, tak semestinya seseorang yang tidak mempunyai masalah jantung takkan ada masalah jantung bila-bila. Setengah orang dia tak pernah ada masalah jantung tapi dia mempunyai tekanan darah yang sangat tak stabil, tak makan ubat ke ataupun ubat tu tak cukup ke dan sebagainya. Tekanan darah yang tak stabil juga boleh menyebabkan tiba-tiba dapat serangan jantung. Bila seseorang tu dapat serangan jantung, sama ada dia boleh diselamatkan dan kemudiannya dilabel sebagai pesakit jantung ataupun tidak dapat diselamatkan, disahkan meninggal dunia atas sebab serangan jantung. Itu beza dia. Banyak persamaan, banyak perbezaan. Kalau nak mudah faham adalah jawapan yang paling simple, sakit jantung is heart disease, serangan jantung adalah myocardial infarction. Jadi saya harap dengan explanation saya yang mudah ni sebenarnya kamu boleh faham mengapa frontliner tersebut yang meninggal dunia disahkan meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung, ya. Walaupun ada sesetengah artikel yang saya baca yang mengatakan mereka ada seorang dua yang ada masalah jantung, ada seorang dua yang tak ada. Saya tak pasti sebenarnya, saya tak nak sebut mana-mana kes secara khusus, tetapi saya nak faham bahawa kalau kita tak ada masalah jantung, kita duduk lepak-lepak kat luar tu, kita duduk makan biryani, kita tak exercise, berat badan dah tak seimbang ni, BMI dah ke laut dah, duk telan macam-macam, ataupun badan tak adalah BMI teruk, boleh tahan kurus, okey, tapi kolesterol menggunung, tekanan darah tak terkawal, gula seguni dalam badan, kita boleh dapat serangan jantung pada bila-bila masa. Serangan jantung ni boleh attack sesiapa sahaja. Data lebih kurang pada tahun 2018, 2019, 2020 juga saya rasa menunjukkan bahawa lebih kurang 45 hingga 50 rakyat Malaysia meninggal dunia setiap hari disebabkan oleh masalah serangan jantung. Jadi bukan pelik lah tiba-tiba bila ada seorang dua yang meninggal. Tapi saya rasa buat sekarang ni dia jadi pelik tiba-tiba sebab mereka itu adalah penerima vaksin COVID-19. Jadi saya minta sangat-sangat kepada semua di luar sana, tolong cakna dengan kesihatan sendiri, tolong jaga tekanan darah masing-masing, pengambilan garam, kolesterol level, gula dan sebagainya. Dan apa yang paling penting adalah tak kisah apa status kesihatan anda, senaman yang paling penting sekali, ya. Apa yang kamu makan, kamu kena bakar balik. Apa yang kamu makan, kamu kena bakar balik. Kamu tak boleh bakar apa yang kamu makan dengan detox lah, pil lah, bengkung abang sajat lah, apalah. No, kamu tak boleh berbuat demikian. Kamu hanya boleh bakar kalori ataupun lemak dalam badan kamu melalui senaman, melalui aktiviti fizikal. Okey, jadi saya minta dengan penerangan ini mungkin kamu lebih faham bagaimana dan mengapa KKM mengesahkan bahawa kematian tersebut adalah disebabkan oleh serangan jantung. Saya pasti semua kes-kes kematian frontliner tersebut disudahi dengan postmortem. Ada bedah siasat dan bukti daripada bedah siasat itu yang membolehkan pihak berkuasa dengan confidentnya mengatakan bahawa kematian adalah disebabkan oleh serangan jantung. Bukan calang-calang postmortem ni. Dan saya pasti bukti tersebut telah diserahkan kepada ahli keluarga, dan ahli keluarga pun saya nampak at least 3 kematian tu bila saya tengok, ahli keluarga pun agak berpuas hati dengan explanation daripada pihak berkuasa. Kalau tak berpuas hati, ahli keluarga boleh settle balik dengan KKM, bukan urusan kita sebenarnya. Alright, so kalau kamu nak tahu lebih lanjut tentang bagaimana nak mencegah serangan jantung, bagaimana nak rawat serangan jantung, sedikit lagi sembang santai mengenai serangan jantung, jangan lupa subscribe dan follow channel Celotex Dr. Mala, sebab dalam video berikutnya saya nak sembang tentang pencegahan dan rawatan sakit jantung yang simple, yang tidak memerlukan pembedahan, tidak memerlukan apa-apa yang menakutkan. Alright, so jangan lupa untuk sentiasa setia bersama Celotex Dr. Mala. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen di ruangan komen, kalau ada masa saya akan jawabkan. Kebanyakan soalan yang kamu tanya di page Celotex Dr. Mala Facebook ataupun di channel YouTube Celotex Dr. Mala memang saya akan jawab. So boleh tanya, kalau ada masa saya akan jawabkan. Kalau panjang umur, kita jumpa dalam video yang berikutnya. Terima kasih kerana mengikuti video-video Celotex Dr. Mala. Thank you so much. Kita jaga kita. Bye bye. Celotex Dr. Mala.